Assalamualaikum dan salam sejahtera terutamanya kepada Dr. Raihana Asma binti Muhammad Noor, merangkap pensyarah bagi kursus GMGA 3073 Strategi Public Management bagi semester April 2022. Kami dari kumpulan champion PIS UUM Kota Bahru Jabatan Kastam Diraja Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1931. JKDM dalam menangani isu-isu penyeludupan dan penyelewengan sentiasa bergerak maju ke hadapan dengan mendokong visi Kastam Peneraju Kemakmuran Negara seiring dengan misi yang ditetapkan iaitu memungut hasil negara, memberi fasilitasi perdagangan dan menguatkuasakan undang-undang demi kemakmuran negara. Dengan berlandaskan etika perkhidmatan, amanah berkhidmat, ikhlas dedikasi bersama slogan berkhidmat memakmurkan negara dengan berpaksikan kepada nilai bersama I-SPEED turut menjadi tonggak utama pengurusan JKDM. JKDM cukup sinonim dengan tanggungjawab memungut cukai tidak langsung negara. Organisasi ini juga berfungsi sebagai jabatan yang sentiasa memberi komitmen dalam menyediakan perkhidmatan dan layanan yang berkualiti dengan kecekapan, mesra dan profesional kepada semua lapisan masyarakat dalam memberi kepuasan kepada pelanggan dengan perkhidmatan yang diberikan. Matlamat dan objektif yang jelas dalam pengurusan strategik JKDM telah menuntut mereka bertugas sepanjang masa bagi memastikan segala peraturan-peraturan dipatuhi sepenuhnya. Usaha mendepani segala cabaran dan ancaman dalam organisasi ini, maka JKDM amat berpegang teguh dengan semua tanggungjawab yang dilaksanakan dengan bersandarkan etika perkhidmatan JKDM. Pengurusan strategik kini dilihat sebagai satu keperluan pengurusan modal insan bagi mana-mana organisasi untuk menghadapi persekitaran dan persaingan yang mencabar, terutamanya dalam era globalisasi untuk mencapai matlamat dan objektif jabatan. Dalam isu pengurusan strategi ini, masalah yang selalu diwujudkan adalah rasa kurang percaya dengan kehebatan organisasi apabila ia diterajui oleh kumpulan yang tidak berintegriti, tidak amanah dan individu yang suka mematuhi etika perkhidmatan yang ditetapkan. Isu yang dikenal pasti yang berlaku di bahagian penguatkuasaan JKDM di mana wujudnya kekurangan kelengkapan logistik yang terkini terutama dari aspek kenderaan. Dilihat JKDM masih menggunakan kenderaan yang lama dan tidak diselenggarakan dengan baik bagi kelangsungan tugas dalam mencari kes, membuat pemeriksaan premis, mengangkut barang salah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, jabatan tidak dapat memenuhi keperluan tersebut kerana tiada sumber kewangan meskipun dipercayai ia boleh meningkatkan hasil negara dalam membanteras penyeludupan sehingga ke akar umbi. Selain itu, terdapatnya isu kelemahan perkongsian maklumat dalam pelaksanaan tugas kastam dengan penggunaan teknologi moden telah menghalang proses komunikasi berlaku dengan berkesan. Analisis persekitaran luaran ke atas isu yang dikenal pasti iaitu isu kenderaan pasukan. Dari aspek ini, kami memfokuskan kepada elemen PETS iaitu politik, ekonomi, teknologi dan sosial. Dari segi politik, dengan dunia semakin moden, kenderaan yang dinaiki oleh penyeludup adalah terkini dan lebih laju kuasa berbanding kenderaan yang lama yang diguna pakai dalam jabatan.
Ini mendorong pelbagai kemungkinan akan berlaku semasa menjalankan tugas dan boleh membawa maut. Walaupun permohonan telah dilakukan, namun di atas faktor perubahan politik, ia akan menyukarkan JKDM mendapat kenderaan baru. Dari sudut ekonomi, faktor ekonomi juga menghalang permohonan kepada kenderaan baru kerana dengan ketiadaan peruntukan yang mencukupi, permohonan ini akan disekat sehingga diberitahu kelak. Ia juga merujuk kepada keadaan ekonomi semasa negara dan juga JKDM. Dari faktor sosial pula, terdapat pertindihan kuasa di antara tugas unit penguasaan dengan organisasi yang lain yang boleh menyekat permohonan kenderaan ini. Dengan berlaku pertindihan tugas, kekuasaan yang lebih tinggi seperti dalam kawalan penyeludupan di sempadan akan lebih dipertanggungjawabkan ke atas anggota JKDM. Dari sudut teknologi, kemajuan persekitaran teknologi sesebuah organisasi adalah berbeza dengan organisasi yang lain. Setiap organisasi mempunyai keupayaan dan kemampuan untuk mencapai teknologinya yang tersendiri. JKDM dapat membentuk pucuk pimpinan yang berjaya dan standing dengan kepakaran yang dimiliki serta dapat menjalankan tugas dengan tepat, betul dan berintegriti dengan pengetahuan perantaraan aplikasi teknologi maklumat. Pengurusan di jabatan terutamanya di dalam bahagian penguatkuasaan itu sendiri harus bijak mengambil peluang dengan cepat dalam merebut peluang. Kepatasan bertindak mesti disemai dalam diri pengurus dan setiap ahli unit supaya peluang yang terbuka untuk mendapatkan sesuatu sentiasa digunakan sehingga mendapat apa yang kita kehendaki. Tiada istilah untuk mengalah sebelum peluang yang terdapat berada di hadapan mata. Setiap isu yang dikenal pasti sudah pasti akan diberi plan intervensinya dan pelaksanaan mestilah mematuhi prosedur kerja yang telah dirancang dan bukannya melakukan permohonan sekadar ada peluang saja. Pengurusan yang sistematik akan menjadikan organisasi ini lancar dan ia juga dapat meningkatkan produktiviti organisasi. Manakala ancaman pula akan wujud dalam pelbagai cara seperti rasa malas untuk bertindak, memeteras segala bentuk penyelundupan dan penyelewengan yang berlaku sehingga berlakunya banyak kebolosan sedikit-sedikit penyelundupan menyebabkan perancangan integrasi untuk mendapatkan permohonan isu kenderaan berlalu begitu saja dan memperlihatkan bahawa pengurusan organisasi JKDM memberi corak penyelesaian tidak berjaya kepada unit yang sepatutnya diberi kepercayaan ini. Selain itu, tiada pengalaman dalam melakukan permohonan juga menjadi ancaman kepada unit kerana hal ini boleh diselesaikan dengan baik dan mudah jika wujudnya komunikasi kepimpinan berkesan dalam organisasi. Seterusnya, kemahiran komunikasi yang lemah dan tidak yakin juga menunjukkan ancaman kepada JKDM dan memperlihatkan ia sebagai sebuah organisasi yang tidak dapat membantu untuk menentukan keperluan latihan kepada sumber manusia jabatan yang tidak mahir untuk berkomunikasi dengan berkesan. Wujud hubungan antara jabatan dan unit yang tidak mesra menyebabkan perhubungan hanya dilakukan berdasarkan kerja sahaja juga dilihat sebagai faktor yang menyumbang kepada ancaman dalam JKDM. Aspek tiada pemantauan daripada pengurusan atasan JKDM terhadap unit-unit yang perlu diselia sehingga wujud jurang perkhidmatan di antara pegawai atasan dengan pegawai bawahan
juga dilihat sebagai ancaman dalam pengurusan strategi JKDM. Untuk analisis persekitaran dalaman, faktor yang sama akan dibincangkan iaitu PETS. Ini kerana faktor-faktor ini merupakan elemen kepada perubahan organisasi, terutamanya dari aspek kefusian organisasi yang secara umum akan mempengaruhi pihak pengurusan tertinggi organisasi, pengurusan sumber manusia, pengurusan keuangan, pengoperasian dan lain-lain perkhidmatan yang disediakan oleh JKDM selain bahagian penguatkuasaan dalam memantapkan fungsi utama jabatan seperti bahagian cukai dalam negeri, bahagian perkastaman dan bahagian perkhidmatan trafik. Dari sudut politik, JKDM mempunyai pelbagai dasar yang ditetapkan untuk unit penguatkuasaan dalam membanteras penyeludupan dan penyelewengan. Dasar keselamatan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan semua telah menetapkan bahawa perlindungan kepada rakyat dengan menghalang kegiatan penyeludupan dan penguatkuasaan. Seterusnya, dari aspek ekonomi, walaupun perancangan strategik telah dilengkapi, namun pegawai yang terlibat, contohnya pegawai yang menerajui cawangan keuangan dan perolehan jabatan juga perlu membuat belanjawan kepada permohonan kenderaan baru agar ia relevan dengan kos yang boleh dituntut oleh unit. Ini kerana setiap pembelanjaan melibatkan faktor ekonomi, jabatan dan negara. Aspek sosial. Proses melakukan pengurusan strategik yang dilakukan perlu melihat kepada hasil pada masa hadapan dengan berfikiran kreatif, inovatif, proaktif dan gabungan idea, pandangan dan kerjasama semua ahli yang terlibat akan membentuk budaya organisasi JKDM yang saling bergantungan dalam apa jua situasi. Dari aspek teknologi, sistem penyampaian perlu dikemaskini oleh JKDM dan mesti dipertikatkan dalam pengurusan organisasi JKDM kerana ia merupakan medan penyampaian utama untuk rakyat mendapatkan info terkini. Penggunaan kepada teknologi akan mempercepatkan maklumat sampai kepada semua. Banyak kemudahan jaringan berteknologi dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Penyaluran maklumat dengan cepat dan pantas akan mewujudkan kerjasama semua pihak. Jabatan ini menggunakan analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan setiap isu yang dibincangkan. Strength, JKDM telah melakukan pengurusan yang terbaik untuk lebih berjaya kerana matlamat yang dibuat jelas untuk menghasilkan pemimpin yang berkualiti dan bernilai kepada organisasi. Pelaksanaan dengan objektif organisasi membolehkan pengurus menjalankan amanah dengan baik dan mereka juga berupaya menghasilkan sesuatu yang berkualiti demi organisasi dengan menyediakan suasana yang kondusif kepada semua. Weakness. Kelemahan yang ketara dalam menyelesaikan isu yang dibincangkan adalah dilihat dengan cara pengendalian oleh pihak pengurusan yang memandang bahawa permohonan yang dibuat sukar untuk diambil tindakan dan seterusnya mereka hanya sekadar memohon sahaja dan tanpa tindakan susulan yang dibuat. Selain itu, kelemahan lain yang dapat dilihat adalah hubungan yang tidak profesional di kalangan pegawai dalam JKDM menyebabkan komunikasi berlaku tidak berkesan dan hubungan komunikasi sehala sahaja yang berupa satu arahan yang perlu diambil tindakan tanpa mendengar masalah yang dihadapi oleh pasukan bawahan mereka. Opportunities. Faktor pengalaman yang tersedia kerana kebanyakan pegawai di unit penguatkuasaan melibatkan pegawai yang telah lama berkhidmat dan ini sedikit sebanyak akan memberi peluang kepada permohonan yang dimohon tercapai. Threats. Ancaman selalunya difikirkan akan membawa keburukan dalam pengurusan organisasi. Namun jika sesuatu ancaman yang dianalisis akan menjadi satu peluang kepada organisasi untuk mempertingkatkan usaha
dalam menjalankan fungsi organisasi dengan mampan, maka tidak seharusnya pengurusan organisasi mengabaikan ancaman tersebut. Kesimpulan, untuk melakukan sesuatu pengurusan strategik, ia memerlukan pertimbangan dalam segenap hal-hal, termasuklah pelaksanaan dasar awal negara dan dasar JKDN yang dibuat dalam memberi keselesaan kepada rakyat dengan meningkatkan output sesebuah organisasi dan pengurusannya. Diharap pengurusan strategik JKDN akan terus disebar luas dengan pelaksanaannya kepada semua pegawai supaya menjadi garis panduan untuk lebih produktiviti dengan mematuhi setiap undang-undang dan peraturan mengikut ketetapan JKDM. Dengan penerapan dan memahami maksud ISP, Jabatan bagi memupuk budaya yang bersih dalam melakukan program-program aktiviti dan pelaksanaan matlamat organisasi kita secara baik dan beretika. Dengan wujudnya pengurusan strategik, ia akan menghasilkan budaya kerja JKDN yang lebih cemerlang, beretika, berintegriti dalam menjadikan JKDN sebagai sebuah organisasi yang bebas daripada pelbagai ancaman dan gejala yang tidak sihat di kalangan warganya.